Bukan semua yang menyalahi nafsu kerana hawa nafsu. Bukan. Sebaliknya ada sahaja sebab-sebab dan alasan-alasan. Antaranya ialah kerana hadis itu tak sampai kepada dia. Ini dalam sejarah Islam memang ada. Contoh, saya bagi contoh mazhab fiqh kan, yang empat kan, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad. Memang maklum dalam kalangan para ulama bahawa mazhab Abu Hanifah paling banyak ijtihad dan paling kurang berpegang kepada nafs. Bukan sebab dia sengaja macam tu. Tak, kerana keadaan pada waktu itu. Di mana Imam Abu Hanifah dia tinggal di negara Iraq. Sedangkan pada zaman dia, Iraq adalah pusat hadis palsu, hadis lemah. Mana taknya jaraknya yang jauh daripada pusat hadis. Di mana? Madinah. Maka dia mengambil jalan selamat untuk dia ijtihad dan tidak mahu bergantung kepada riwayat-riwayat yang banyak palsu dan lemah. Maka dia mengetepikan riwayat-riwayat dan mendahulukan ijtihad. Maka dalam banyak masalah fiqh, Abu Hanifah berdasarkan kepada ijtihad. Berbanding dengan, kita ambil yang pertama dan yang kedua. Mazhab yang pertama ialah Abu Hanifah. Yang terakhir siapa? Imam Ahmad. Kalau dilihat antara keempat-empat mazhab ni, kalau dilihat dengan mata yang insaf, yang adil, yang mana yang lebih hampir kepada berpegang kepada hadis, kalau kita lihat secara adil, bukan dengan bias atau taksub, kita akan mendapati bahawa mazhab yang keempat, mazhab Imam Ahmad, mazhab Hanbali, dia yang paling banyak berhujah dengan hadis. Mana tanya Imam Ahmad juga adalah imam dalam hadis. Banyak sahaja hadis-hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dia pun ada kitab hadis Musnad Imam Ahmad. Siapa tahu berapa jilid Musnad Imam Ahmad? 42 jilid. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan jadi memang beliau tokoh dalam hadis. Jadi nak kata bahawa bukan semua pendapat ulama yang menyalahi nafs adalah kerana hawa nafsu. Sedangkan memang kita tak nafikan bahawa ramai kelompok yang macam tu, menyalahi nafs kerana hawa nafsu, kerana taklid, kerana ta'assub. Itu memang ada. Tapi dalam kalangan ulama, kita bersangka baik dengan ulama, kita memberi keuzuran kepada mereka. Dalam masa yang sama kita menjaga ketokohan dan kemuliaan mereka. Tetapi kita punya prinsip, firman Allah dan sabda Rasulullah tetap perlu didahulukan dalam apa juga keadaan. Dalam masa yang sama, ketokohan para ulama kita hormat dan kita jaga tanpa kita menghina, mencaci dan sebagainya. Itu bukan sikap kita lah, ya.